sebagai pendukung liberal adalah tuduhan yang dibuat. Menyebarkan fahaman liberal di negeri itu, pihak berkuasa tidak mengekang penularan fahaman liberal yang semakin agresif di media sosial. Islam, liberal ya liberal. Walaupun haram pun kita buat agak pasal orang suka. Islam liberal. Islam liberal. Sering didengar perkataan ini dalam ceramah atau diskusi politik dan agama. Namun apa sebenarnya maksud liberalisme dan Islam liberal itu? Dari segi politik, fahaman liberal menjuarai kepentingan, hak individu, hak kebebasan, hak penalaran atau reasoning, hak keadilan dan hak toleransi. Mustafa Akyol, seorang penulis, penceramah dan aktivis liberalisme, meringkaskan liberalisme sebagai satu sistem politik dan ekonomi yang membatasi kekuatan negara dan memberi individu serta persatuan mereka kebebasan untuk membentuk masa depan mereka. Dari definisi ini, kita boleh faham kenapa liberalisme begitu diterima oleh masyarakat zaman sekarang. Namun bagaimana pula boleh muncul satu gerakan baru, iaitu Islam liberal? Dan perlukah Islam diliberalkan? Penyokong ideologi Islam liberal meletakkan kebebasan individu dalam menganuti Islam sebagai matlamat utama, mengatasi hak masyarakat. Islam liberal boleh didefinisikan sebagai satu gerakan untuk menafsirkan Al-Quran dalam konteks zaman sekarang, membezakan antara dosa dan jenayah, menjamin hak seorang individu Muslim tidak dicerobohi oleh kuasa luar seperti kerajaan atau mahkamah syariah. Malah ada sesetengah pemuda Muslim yang percaya bahawa Islam secara asasnya bersifat liberal, kerana Islam juga menitik beratkan hak individu dan kebebasan bagi setiap manusia. Jadi mengapakah ideologi Islam liberal ini dapat menarik minat golongan muda? Antara sebab utama ialah penekanan kepada konsep kebebasan itu sendiri. Tambahan pula dengan pengaruh sosio-budaya dari Barat yang dilihat seperti lebih progresif, terbuka, adil dan maju. Monopoli media oleh kuasa Barat tidak boleh diketepikan dalam pembentukan ideologi-ideologi golongan muda. 5 syarikat media terbesar di dunia adalah Apple, Walt Disney, Comcast, Netflix dan AT&T. Dan kelima-lima syarikat ini mengangkat agenda dan naratif liberal di dalam konten yang mereka terbitkan. Sebagai contoh, filem Cuties yang ditayangkan oleh Netflix mengisahkan tentang seorang budak perempuan Muslim berumur 11 tahun yang melawan ibu bapanya untuk masuk pertandingan tarian. Bukan pertandingan tarian biasa, tetapi tarian twerking. Wajarkah konten seperti ini ditontonkan kepada umum? Jikalau setiap individu bebas untuk bersuara, di manakah terletaknya had dan sempadan? Dan juga, hujah bahawa Islam sebuah agama yang meletakkan hak individu mengatasi syariah dan kepentingan masyarakat adalah sangat tersasar kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ironinya, idea bahawa hak individu wajib diberi keutamaan mempunyai kesamaan dengan akidah kultus Thelema yang dibawa oleh Aleister Crowley. Aleister Crowley telah mendakwa apabila dia sedang bertapa di Cairo pada tahun 1904 yang dia mendengar suara sebuah entiti bernama Aiwas yang telah mengajarnya ayat, "Do what
yang bermaksud laksanakanlah apa sahaja yang engkau niatkan. Bukankah konsep ini bercanggah dengan Islam? Antara falasi yang dibawa oleh pejuang Islam liberal adalah keengganan mereka untuk merujuk kepada hadis. Mereka hanya merujuk kepada Al-Quran dan menafsirkan ayat-ayat dengan kaedah baru mengikut citarasa mereka. Metodologi penafsiran Al-Quran sebenarnya adalah satu sains yang sangat cantik. Ia berasaskan beberapa kaedah seperti bacaan, sebab-sebab turunnya ayat, i'rab Al-Quran, gharib Al-Quran dan lain-lain yang berkenaan. Manakala hadis dan sunnah Rasulullah SAW merupakan sesuatu yang tidak boleh dipisahkan langsung dalam penafsiran Al-Quran. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ayat ini adalah antara satu-satunya ayat di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah di atas dirinya, justru menunjukkan betapa berat dan pentingnya sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menganuti agama Islam. Fahaman Islam liberal ini sememangnya menyasarkan belia dan golongan muda Muslim kita kerana kebebasan maklumat pada hari ini tidak terbendung. Jadi bagaimanakah kita dapat menangani ideologi ini? Pertama dan yang utama adalah dengan penerapan ilmu tauhid, Al-Quran dan hadis dalam jiwa setiap Muslim. Pemahaman Islam dan sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya merupakan benteng pertama apabila kita berhadap dengan pelbagai ideologi-ideologi baru. Kedua adalah untuk membina akhlak yang baik dalam setiap rumah. Kita sering lupa bahawa seorang Muslim merupakan cerminan kepada agama Islam. Apabila ummah kita lemah dengan hasutan dunia seperti harta kekayaan atau terjerumus dalam polemik yang tiada kesudahan, maka kita tidak akan dapat tunjukkan kepada semua betapa indahnya Islam ini. Ketiga, kita harus menghidupkan satu budaya di mana orang muda kita boleh bertanya dan berdiskusi tentang Islam secara terbuka tanpa dikecam atau dimarahi. Tunjukkan kepada dunia bahawa kurniaan Islam dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik model bagi setiap manusia di muka bumi ini. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا